Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke segmen Resensi Karya. Bagi segmen ini, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ingin mengetengahkan sebuah buku yang sangat hebat yang telah dihasilkan sendiri oleh Tan Sri Rektor UIAM, di mana buku ini berjudul Pentafsiran Baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelaksanaannya Pasca 2020. Buku ini telah disunting oleh Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak dan Profesor Dr. Rosnani Hashim. Untuk pengetahuan semua, buku ini telah diterbitkan oleh IIUM Press dan ianya telah memenangi 2 anugerah di peringkat kebangsaan, iaitu anugerah Karya Suntingan Terbaik Sains Sosial dan Kemanusiaan oleh MAPIM KPT 2019, anugerah Buku Negara 2019 oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara. Ianya telah ditulis oleh pakar-pakar akademik, pentadbir dan pengurus akademik. Dengan ketebalan 413 muka surat, buku ini mempunyai 21 bab dan 6 tema utama. Tema pertama, konsep, sejarah dan peranan falsafah pendidikan. Tema kedua, amalan dan pengalaman pendidikan bersama FPK. Tema ketiga, cabaran terhadap pendidikan pasca 2020. Tema keempat, falsafah pendidikan kebangsaan dan cabaran pendidikan masyarakat majmuk. Tema kelima, falsafah pendidikan kebangsaan dan impaknya pada pembangunan sosial. Tema keenam, falsafah pendidikan kebangsaan dan pasca 2020. Antara penyumbang-penyumbang utama bagi buku ini adalah Tan Sri Wan Muhammad Zahid Muhammad Nordin, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, Profesor Datuk Osman Bakar, Profesor Dr. Rosnani Hashim, Profesor Datuk Ahmad Murad Muhammad Nur Marikan, Datuk Ahmad Senin, Profesor Emeritus Datuk Ibrahim Ahmad Bajunid, Profesor Datuk Awang Sarian dan Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini, pagi Jumaat yang mulia ini, bersama-sama kita adalah yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang berada bersama kita untuk mengupas hasil nukilan beliau, iaitu bab 2, Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai Wahana Global dan Antarabangsa, dan juga bab 21, Hari Muka Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Adab, Akhlak, Limpahan Budi dan Sejahtera. Terima kasih Tan Sri kerana dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini, dan kami ingin memohon pada Tan Sri untuk berkongsi apakah aspek-aspek penting buku FPK ini. Terima kasih atas peluang ini. Saya merasakan bahawa buku ini sebenarnya adalah satu kupasan bagi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri yang telah berada di kalangan kita lebih daripada 30 tahun. Ya. Namun tidak banyak dikenali dan tidak banyak juga digunakan dalam sistem pendidikan kita, termasuk di pengajian tinggi. Oleh itu masanya sudah tiba saya merasakan untuk kita mendedahkan balik satu ungkapan yang cukup bermakna bagi saya dalam memaknakan dan mengertikan apa itu pendidikan dalam konteks Malaysia dan juga rantau ini khususnya. Oleh itu saya mengenengahkan bahawa falsafah ini adalah satu perkara yang masih relevan sekarang. Ramai orang mengatakan ini sudah 30 tahun, banyak kemajuan telah dilakukan. Mungkin ada yang menyangkakan bahawa falsafah ini tidak lagi relevan kepada kita. Tapi ini satu kesilapan yang besar. Kerana penulisan falsafah itu sendiri mengambil jangka masa yang boleh saya rasakan melampaui abad ke-21, pasca 2020. Dalam analisa saya, kita mendapati bahawa ada kesamarataan di antara apa yang telah lakukan di negara ini dan yang telah akan dilakukan oleh UNESCO dalam pendidikan dalam abad ke-21. Maksudnya kerelevanan itu masih ada
dan oleh itu kita perlu sesuaikan dalam keadaan yang ada. Mengapa saya katakan begitu? Kerana ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah ungkapan-ungkapan yang membawa balik nilai kemanusiaan, nilai kesejagatan, nilai kebersamaan dan juga nilai yang dipanggil kesejahteraan dalam itu. Ini semua adalah nilai-nilai yang kita ungkap sekarang ini, terutamanya selepas COVID ini. Kita nampak soal-soal kesejahteraan, soal-soal kemanusiaan, soal-soal kesejahteraan itu menjadi soal-soal pokok yang perlu ditengahkan melalui pendidikan. Kita sekarang ini mengalami misalnya kesihatan mental, menggugat kesihatan mental. Ini menunjukkan bahawa kita tidak mempunyai satu prasarana ataupun pendidikan yang meletakkan kesejahteraan itu sebagai salah satu daripada objektif yang utama. Anak-anak kita apabila di lockdown ataupun ditahan di tempat-tempat yang tertentu, mula merasa resah kerana mereka tidak tahu mengawal diri mereka, emosi mereka, kesejahteraan mereka. Sedangkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, inilah yang diutamakan. Dia mengatakan pendidikan ini akan menjadikan manusia itu sejahtera. Dan kesejahteraan itu menjadi salah satu daripada hasil pendidikan yang berjaya di Malaysia ini. Namun di sini kita tidak dapat mengungkapkan itu kerana istilah-istilah yang kita pakai bertentangan dengan istilah-istilah falsafah pendidikan kebangsaan. Misalnya kita menggunakan istilah modal insan. Modal insan bukan satu insan yang sempurna, malah hanya kemahiran-kemahiran yang tertentu yang tidak dapat merangkumi insan itu sendiri. Dan ini bagi saya bertentangan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan misalnya mengatakan bahawa insan yang dikeluarkan ataupun dihasilkan oleh sistem pendidikan kita adalah insan yang seimbang. Seimbang dari segi inteleknya, rohaninya, jasmani dan juga emosinya. Ya, ini lagi sekali kita tidak dapat kalau kita lihat kurikulum kita ataupun sistem pendidikan kita. Masih banyak berat kepada intelek, masih berat banyak kepada fizikal, tetapi tidak banyak ataupun tidak diimbangi oleh emosi dan juga kerohanian. Ya. Kita lebih menjurus kepada industri, menjurus kepada pekerjaan yang tidak ada salahnya. Tetapi kalau manusia itu seimbang dan lebih sempurna, sudah tentu industri dapat menerima mereka. Tapi kita tidak letakkan itu sebagai satu objektif utama. Kita letakkan itu sebagai objektif kedua, kalaupun ada. Kadang-kadang tidak ada langsung. Sebab itu kita dapati masalah bully, masalah sexual harassment, semua ini menggambarkan bahawa manusia itu tidak lengkap. Manusia itu tidak sempurna. Dia boleh bekerja tetapi tidak tahu macam mana mengawal diri mereka, tidak tahu bagaimana nak mengawal suasana mereka. Ini adalah bidang-bidang pendidikan yang penting. Kalau tidak penting dulu, sekarang sudah menjadi penting apabila kita lihat dalam keadaan pandemik ini. Anak-anak kita misalnya di rumah yang belajar, kita dapati pelajaran mereka tidak sempurna kerana mereka tidak tahu mengawal diri. Mereka tidak ada disiplin emosi misalnya. Ini adalah soal-soalan pokok yang perlu kita kaji semula, dan di mana kita nak kaji ini? Melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Kalau kita akui ianya sebagai satu falsafah yang cukup mantap bagi negara ini, bagi rantau ini, insya-Allah juga bagi dunia keseluruhannya kalau kita pandai mengolahnya. Ya. Itu bab yang dikatakan bab nombor 2 tadi. Ya. Bab nombor 3 ini saya mengutarakan sebenarnya apakah nilai yang dapat daripada itu. Apabila kita mengatakan kita nak menghasilkan insan-insan macam mana, kita panggil sebagai insan sejahtera. Insan sejahtera ini adalah insan yang pandai berbudi bahasa, yang tahu apa itu budi pekerti, budi bahasa, budi bicara, yang juga salah satu daripada pendidikan asas yang mempunyai nilai yang cukup kuat dalam masyarakat dan juga negara ini, tetapi tidak digunakan. Ya. Misalnya kalau kita lihat anak-anak muda tidak pandai berbudi lagi, tidak pandai membalas budi, tidak tahu maksud budi itu sendiri. Kerana semuanya boleh dijual beli ataupun digunakan melalui elektronik yang tidak ada emosi dalam elektronik ini. Kalau kita menggunakan media sosial, berapa banyak gangguan emosi yang berlaku dalam itu kerana tidak ada pertimbangan emosi apabila kita menggunakan social media. Jadi soal-soal ini mempengaruhi akhlak anak-anak kita. Kalau kita tidak didik mereka daripada awal, kita tidak akan dapat menyempurnakan akhlak mereka. Peribahasa Melayu mengatakan mengentur rebung biar daripada mengentur buluh biar daripada rebungnya. Ya. Kita tidak melakukan sedemikian. Ya. Ataupun kita ambil peribahasa
ikut resmi padi lagi berisi lagi tunduk. Kita dapati ini tidak berlaku lagi. Orang-orang menjadi angkuh apabila mereka mendapat ilmu, mendapat ijazah, tidak pandai merendahkan diri, tidak pandai menyesuaikan diri dengan orang kampung misalnya. Masih terbawa-bawa dengan gelagat orang yang berjaya dari segi kebendaan tetapi miskin dari segi kerohaniannya. Ini adalah soal-soal yang saya rasa penting untuk kita utarakan, dan sebab itu kita rangkakan buku ini sebagai Pasca 2020, mengharapkan, kita tidak tahu masa itu COVID akan melanda, tetapi dengan dadanya COVID menjadikan buku ini saya rasa lebih relevan untuk kita kembali balik merujuknya, untuk kita pugar semula apa yang dikatakan pendidikan pasca COVID ini berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Okay. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri di atas penjelasan yang sangat mantap dan sangat padat ya, tentang buku pentafsiran baharu falsafah pendidikan kebangsaan. Dan memang sesungguhnya falsafah pendidikan kita ini telah wujud sejak sekian lama, tetapi yang penting adalah implementasinya. Setakat mana kita implementasikan falsafah pendidikan ini di dalam sistem pendidikan negara kita. Terima kasih lagi sekali Tan Sri, dan kepada hadirin dan hadirat sekalian, sesungguhnya buku ini patut menjadi rujukan setiap kita, rakyat Malaysia pada dekad ini dan dekad kehadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.